Assalamualaikum. Hai, kita bertemu lagi hari ini pada Ramadan kelima dengan Pendekar Kebun. Sentiasa pastinya yang anda menonton perkongsian-perkongsian Pendekar Kebun daripada saya tentang penggunaan Milagro dan tips-tips penanaman yang efektif untuk sesuai dan mudah dilakukan di rumah. Alright, hari ini Alhamdulillah dah sampai hari Ramadan yang kelima. Bertemu lagi Ramadan yang akan datang kita tak tahu. Mungkin panjang umur kita, mungkin tak jumpa lagi kita kan. So Ramadan Al-Karim ni kita tentukan kita betul-betul beribadah. Salah satunya ibadah yang kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan ni adalah apa? Dengan bercucuk tanam, menyayangi tumbuh-tumbuhan. Itu ibadah sampingan yang kita perlu buat. Kita perlu buat dan kita perlu lakukan. Kita berebut-rebut menyambut peluang yang ada ni kan. Okey, ya, siapa yang dah masuk? Dah 5 orang masuk. Alhamdulillah, terima kasih Encik Madi, Puan Zakia, Kak Aisyah. Terima kasih kerana sudi datang ke profil FB saya ni kan, Pendekar Kebun. Okey. Pengumuman untuk start besok saya akan live menggunakan page page khas Pendekar Kebun. Jadi nanti page tu anda like ramai-ramai, sharekan page tu untuk manfaat semualah. Saya akan masukkan tips-tips dan video-video saya dalam page khas tu. Okey. Alright. Apa lagi? Kebun Bidara pula. Hai, selamat petang. Adika Putih, selamat petang. Alright. Hari ni ada 2 tajuk yang saya nak kongsikan. 2 tajuk tu apa tahu? Iaitu Semayan Keratan Bayam Brazil. Ramai yang macam kawan-kawan atau customer saya, Aziz, cuba buat video keratan bayam Brazil macam mana kan? Ada yang tanam tak jadi kan? Dia ada beberapa unsur nanti saya akan terangkan. So saya akan tepikan dulu pokok cili ni. Yang kedua adalah kita nak jaga pokok cili supaya dia rendang dan banyak buah. Saya akan tunjukkan. Dia ada tips dia. Okey. Kat sini saya dah sediakan tanah. Saya dah sediakan tanah di dalam bekas ni. Sudah pastinya menggunakan Milagro. Antara campuran tanah ni, saya akan taburkan Milagro. Begitu saja. Begitu senang, begitu berkesan untuk tanaman anda. Okey. Dan tanah-tanah ini saya akan gaulkan. Saya akan gaulkan di permukaan je pun tak apa. Tak payah sampai bawah. Dan saya akan ratakan lah. Ini adalah keratan bayam Brazil yang saya dah sediakan. Tips untuk senang dan cepat bila kita nak tanam keratan bayam Brazil ni ke dalam tanah, kita rendam dia dulu dalam 2 atau 3 hari. Tak pun rendam dalam sehari ke 2 hari pun boleh. Untuk apa? Untuk kita mengekalkan kesegaran dan mengeluarkan akar-akar dia. Akar-akar kat bawah ni kan. Untuk kita rendam air. Alright. Rendam air biasa pun boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum Pendekar. Waalaikumsalam. Kebun Pulai. Adika Putih, waalaikumsalam. Nawati Osman, terima kasih anda melihat. Okey, share lagi. Banyakkan share lagi live saya ni untuk kawan-kawan anda, untuk manfaat-manfaat family, keluarga dan sebagainya, untuk memudahkan diorang untuk menanam, dan keberhasilan tanaman tu adalah yang sangat penting. Alright. Okey, bila kita dah campurkan dengan tanah ni, dengan Milagro, tanah ni saya macam biasa, saya berunsurkan 3 unsur tanah, iaitu sekam bakar, topsoil, tanah merah bakar, atau dan juga kokopit, iaitu kokopit ni apa namanya? Sabut kelapa hancur tau. Sabut kelapa. Sabut kelapa hancur. Okey. Kalau yang kat rumah kat kampung-kampung tu ada sabut kelapa, jangan buang. Boleh letakkan di tanaman-tanaman, di pasu-pasu. Jangan buang. Jangan buang sabut-sabut kelapa. Right?
Apabila kita dah rendam, ni saya rendam dah semalaman lah, dah 2 hari right. Kenapa kita perlukan keratan ni? Keratan ni adalah untuk pencambahan. Untuk pencambahan bayam Brazil tu dengan lebih cepat dan lebih gemuk lagi. Kadang ada orang tanam kan, Aziz, aku punya bayam Brazil ni tak gemuk lah, daun dia tak lebar-lebar. Sebab apa? Satu, dia tak cukup air, dan juga dia tak cukup makanan. Ataupun tanah yang digunakan, medium tanah yang digunakan adalah medium yang keras. Seperti tanah merah biasa, tanah keras lah, tanah keras kan. So dia adalah menggunakan tanah lembut. Tanah lembut dan ringan. Dia akan, insya-Allah dia akan gemuk dan bercambah. Cara dia kita cocok saja. Ni saya ambil panjang-panjang. Kalau pendek-pendek pun boleh. Tak apa, kalau panjang-panjang lagi mudah. Kita cocokkan saja di tanah yang dah sedia ada. Penjarakan dalam 1,000 jari pun boleh penjarakan. Sebab apa saya berlakunya penjarakan ni? Sebab lebih mudah untuk daun tu berkembang. Okay, mana-mana yang dah masuk tu, terima kasih. Jangan lupa share. Kita share dulu untuk manfaat semua. Hari ni kalau ramai saya akan buka soalan. Teka dan menang. So share ramai-ramai. Share banyak-banyak. Saya akan buka soalan. InsyaAllah mana tahu dapat duit raya ke apa kan. Kan. Right, share ramai-ramai. Cukup 30 orang yang melihat, saya akan buka. Saya akan buka soalan saya. Baik, kita boleh share lagi sementara saya tengah buat ni. Semaian bayam Brazil ni. Anda semua boleh tolong saya share. Hari ni mudah je lah. Saya nak buat tajuk mudah. Sebab puasa-puasa ni dia tak boleh buat tajuk-tajuk yang susah-susah. Tapi ada juga, boleh juga. Nanti saya akan ada masa, kita akan buat semula semaian. Saya nak bagi contoh buat semaian pokok tin yang berbeza dengan cara yang saya dah buat sebelum ni. Normah Mawar Yasin dah masuk, terima kasih. Aisyah Munir pun dah masuk. Terima kasih. Khairul Nizam, terima kasih. Okey, share lagi, share. Sharekan manfaat ni. Apa yang saya nak tu, cukup 30 orang yang melihat, saya akan ni lah. Saya akan kemukakan soalan teka dan menang. Soalan ni mudah, sangat mudah. Boleh siapa yang pantas jawab tu boleh dapat. Okey. Sangat mudah ni. Penanaman bayam Brazil ni sangat mudah. Dia cuma memerlukan air dan baja. Baja pun tak, kalau misalnya kita tak ada baja, baja Milagro kita habis ke apa, kita tak ada lagi baja Milagro, tapi kita nak guna. Kalau pakai baja Milagro lagi bagus lah, lagi power lah. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan rendaman air kulit bawang. Rendaman air kulit bawang tu, bawang-bawang kita buat masak tu kan, kulit dia jangan buang. Kita rendam, cari satu bekas, kita rendam dalam 1 jam ke 2 jam. Nanti air tu dah bertukar jadi merah kan. Air tu boleh jadi fertilizer kepada tanaman anda. Sangat bagus. So gunakanlah benda-benda yang organik ni. Sangat mudah. Kita boleh dapatkan bayam Brazil ni di kedai-kedai pun boleh. Sekarang dah ada lah. Ramai, banyak kedai-kedai yang dah jual bayam Brazil. Sama ada murah atau mahal je. Tapi siapa-siapa yang dah ada bayam Brazil di rumah, alhamdulillah. Kan? Saya minat bayam Brazil ni sebab dia banyak menu yang kita boleh buat tau. Banyak menu. Salah satunya kita boleh buat kerabu. Nanti saya akan kongsikan tips macam mana nak buat kerabu bayam Brazil. So
sudi-sudilah tinjau page FB saya kan. Saya akan kongsikan nanti menu-menu daripada bayam Brazil. Salah satunya adalah kerabu bayam Brazil. Mantap. Okey, bila kita dah macam ini, kita spray, kita basahkan tanah dia sikit. Dia dah siap kan ni? Kita cocok-cocok saja. Dan kita dah tabur-tabur saja baja milagro di dalam tanah ya. Bagi dia lembab, cukup. Itu kita tepikan dia dulu. Mudah. Untuk semayan bayam Brazil, jangan kata anda tidak boleh buat. Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat efisien. Okey. Hari ni, kedua, saya suka kongsikan pokok cili saya tau. Pokok cili saya ni, dengan semayan menggunakan tanah-tanah yang dicampur milagro, dia pertumbuhan dia agak besar lah, cepat lah. Dia cepat naik daun. Cuma kita perlu jaga dia. Macam mana kita nak dapatkan pokok cili yang rendang dan rimbun serta buah yang banyak. Okey, salah satu cara daripadanya, pokok cili yang berusia sekitar ni dalam 3 minggu, sekitar 3 minggu ni, macam mana kita nak dapatkan rimbunan pokok cili ni tau. Rimbunan pokok cili ni, biasa orang sayang nak buat benda ni, tapi kita buat je. Kita buat je untuk mendapatkan cili yang baik kan. Pucuk dia ni, kita potong. So, apa kegunaan kita potong pucuk anak pokok cili ni? Dia boleh mengeluarkan lagi tunas-tunas baru dahan di bawah ni tau. So dia lagi banyak dahan, lagi dia rimbun. So kalau umur macam ni, selagi mana kita nampak pucuk, kita potong. Kita potong dan kita biarkan untuk tumbuh lagi dahan-dahan dia. Itu salah satu tips. Kadang orang, buat pun nak potong kan pucuk dia. Memang betul. Tapi dengan umur dia 3 minggu ni, bila kita potong, dia tak terasa sangat tau. So dia membesar, dia pun belum ada buah. Jadi kalau macam dah besar, dah ada buah, kita nak potong pucuk dia macam sayang kan. So dari kecil ni kita potong dah. Kita sunatkan dia, kita potong dia. Kita potong supaya dia boleh mengeluarkan dahan-dahan yang baru. Kiri kanan, depan belakang dia boleh keluar dahan-dahan baru. Dan dia akan menjadi rimbun dan banyak penghasilan buah dia. Selain daripada menggunakan milagro yang ada 12 nutrisi di dalam baja milagro ni. So, alhamdulillah, terbaik. Terima kasih. Sikit sebanyak apa yang ilmu kita ada, kita kongsilah. Saya pun dapat ilmu ni daripada orang. Daripada orang lain. Jadi, saya sampaikan kepada anda. Okey? Untuk pokok cili ni, kita dah selesai. Ini pokok cili yang berusia sama 3 minggu. Dia dah boleh naik. Daun dia lebar tau. Daun dia sangat lebar. Dan dah keluar bunga dah. Atas ni. Ni. Nanti saya akan sunat dia dulu lah. Biar dia tumbuh banyak dahanan. Jadi itu saja untuk hari ni. Tips-tips yang saya boleh kongsikan untuk tanaman. Iaitu semayan bayam Brazil secara efektif. Dengan menggunakan, kita rendam dulu keratan tu selama 1 hari. Untuk dia merangsang akar tu keluar. Dan baru kita akan tanam di tanah. Kak Aziz Mokhtar. Dan semalam dah dapat bayam Brazil kan? Okey. Hari ni try lah masak. Batang dia tu kita boleh semai semula. Kita boleh semai semula Kak Aziz. Untuk dia lagi bercambah. Untuk dia lagi, orang kata apa? Untuk dia lagi, kita dapat lagi banyak lah. Daun dia pun besar-besar. Dia boleh jadi besar. Rahim Omar, terima kasih. Ni sama macam saya ni, macam pernikahan ni. Tabik. Alright. Jadi, sikit sebanyak, milagro ni adalah keberhasilan dia amat tinggi disebabkan dia mempunyai 12 nutrisi yang padu. Yang padu tau, nutrisi yang padu. Dan di samping ada 2 lagi unsur iaitu stenol dan penol. Hari-hari, setiap live saya akan cakap unsur ni. Stenol dan penol ni adalah baik untuk mempertahankan diri pokok itu sendiri daripada serangan-serangan serangga, kulat dan sebagainya. Dan juga dia boleh menghasilkan bakteria yang baik dan boleh menghasilkan
mikroorganisma yang baik di dalam tanah. Sebagai contoh macam cacing tanah kan. Cacing tanah ni dia menyuburkan tanah kita tau. So kalau tanaman kita, tanah dia ada cacing tanah, dia adalah sangat-sangat tanah yang subur. Boleh je. Ada yang tanya kan, boleh tak kalau kita beli cacing tanah yang jual tu dekat kedai-kedai ikan apa kan, kita letak dekat tanah kita? Boleh, letaklah. Kalau cacing tu boleh hidup kat tanah tuan-tuan dan puan-puan, dalam pasu ke sebagainya, tanah tu sangat-sangat subur. Tapi kalau cacing tu tak boleh nak hidup, dia kering, dia mati, dia tak boleh nak masuk dalam tanah tu, bermakna tanah tuan-tuan adalah tanah yang pH dan dia punya alkali dia terlalu tinggi, mungkin pH dia terlalu tinggi. So dia tak boleh hidup. Bila cacing tanah tak boleh hidup, bermakna tanah tu tak subur. Lagikan pokok pun lagi tak boleh hidup. Okey. So, ni the pack ni lagu yang sangat-sangat cantik. Dia ada ziplock kat sini. Kita dah koyakkan tu, kita tak perlu lah nak ikat ke pakai getah apa. Kita just boleh clip saja. Right. Tak sampai 30 view yang melihat saya. Macam nak soalan nak? Ini Abdul Latif. Baik. Tak apalah. Hari ni saya berbesar hati jugalah. Saya meraihkan orang-orang yang sudi nak lihat saya ni. So kalau tak dapat jawapan ni, saya akan membawa kepada soalan lain pada hari esok, hadiah ni. Alright. Soalan saya, kotak yang dilaknat oleh Allah, kotak apa? Siapa jawab terpantai, saya akan bagi kotak yang dilaknat oleh Allah. Ni belum puasa kan? Kotak yang dilaknat oleh Allah, kotak apa? Saya bagi dalam 5 minit untuk menjawab. Lepas tu saya habiskan, saya tutup dengan live saya ni. Okay? 5 minit, kotak apa? Dah makan gitu-gitu je. Rangup. Kak Aziz memang. Bayam Brazil ni memang rangup. Memang rangup. Lagi kalau kita goreng dengan tepung kan. Lagi dia rangup. Dia boleh buat macam-macam apa? Menu dia boleh buat. Nanti saya kongsikan menu-menu bayam Brazil yang kita boleh buat masakan menggunakan bayam Brazil. Sangat-sangat sedap. Right, ada yang nak jawab? Cuba. Kotak yang dilaknat. Kita jangan ikut macam dia lah. Kotak yang dilaknat. Kotak apa? Alright. Sambil-sambil tu apa lagi tadi? Ada orang ramai yang tanya saya penggalak akar yang saya gunakan. Banyak kali dah saya terangkan. Penggalak akar yang saya gunakan tu boleh dapat di Facebook, iaitu penggalak akar eksotik. Tapi kalau tak ada pun, jangan risau dan jangan bimbang, jangan ragu, jangan gundah gulana. Kalau tak ada penggalak akar tu, kotak puasa, kotak puasa kan, puasa dia boleh ganti. Cuba lagi. Nanti saya akan tengok jawapan-jawapan dia. Okey, penggalak akar tu jangan tu. Kita boleh ubah dengan bawang merah. Bawang merah kita boleh ubah untuk dia, apa orang kata, cecair dia tu boleh menjadikan penggalak akar tau. And then air bawang tu, kalau air rendaman kulit bawang tu boleh jadikan fertilizer untuk tanaman. Bagus untuk daun, untuk batang dan untuk suburkan tanah. Sangat bagus. Alright. So, saya tak nak panjang-panjang hari ni. Hari ni kita buat ringkas saja semayan-semayan keratan batang dan juga penjagaan pokok cili. Macam mana kita nak kasih dia rendang. Macam tadi kan kita kita potong pucuk dia tu untuk dia lagi rendang dan tumbuh lagi banyak dahan, dan dia menjadikan rendangan dia tu membuahkan buah-buah yang banyak. Alright. So, sampai di sini saja. Nanti saya akan scroll, saya akan tengok jawapan. Kalau ada, kalau tak ada, nanti saya akan bawa ke hari-hari berikutnya hadiah tu. Jawapan melalui jawapan saya. Alright. Terima kasih kepada sudi yang menonton, meluangkan masa walaupun singkat, walaupun sedikit. Tapi manfaatnya datang daripada Allah melalui saya dan sampai kepada anda semua. Cuba
Jangan meragu-ragu. Kalau isikan masa terluang anda dengan benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada anda. Okey, salam dari Pendekar Kebun. Susun 10 jari, ampun dan maaf. Jumpa lagi hari esok pada waktu yang sama. Esok saya akan buat semayan pokok tin dengan cara yang berbeza daripada yang sebelum ni. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.